Tuan-tuan, Abu Bakar masuk rumah Yahudi tadi. Perempuan tua tadi beletek kepada Nabi Muhammad. Bayangkan. Tak tahulah Muhammad tu lah bawa sesat pada orang gitu. Orang tua datang ke Madinah ni baru hara je. Tak padan dengan tua. Abu Bakar diam, tak kata apa. Duk bakar roti. Sambil perempuan tadi beletek. Maki Nabi Muhammad. Taulah Muhammad tu habis lah ke dia lah. Bini lah ramai lah apalah. Kata. Abu Bakar pun ambil tangan dia suap pada orang tua. Makan makcik. Bila dia sebut, dia pun makan. Kamu siapa? Kata orang tua tadi. Kamu siapa? Saya lah yang selalu datang bagi makan, kata Abu Bakar. Tidak. Yang selalu bagi makan aku, cara dia suap sangat lembut. Bila aku makan hasil tangan dia tu, terasa benar. Kamu ni orang lain, kata dia. Dia boleh cam, tuan-tuan, sebab orang yang duk serve dia selama ini orang yang sangat sopan. Kata Abu Bakar, makcik, orang yang suap makcik selama ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kemana dia pergi pula? Dia sudah mati, makcik. Oh, iya ke? Makcik kenal ke dia siapa? Entahlah. Dia tak ada cakap dia siapa. Dia datang bagi makan-makan, dia balik. Makcik tak kenal dia? Tidak. Itulah orang yang makcik maki tadi. Itulah orang yang makcik kutuk. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayar orang tua tadi cakap. Selama Abu Bakar masak, perempuan tadi beletek tak habis-habis. Selama Abu Bakar duk suap nasi, duk suap roti pada dia, dia masih lagi kutuk Nabi Muhammad. Maknanya tuan-tuan, itulah perbuatan orang tua ini selama itu dengan Nabi Muhammad. Bayangkan Muhammad yang suap dia, dia kutuk Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi yang basuh roti pada dia, dia kutuk Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tak menjawab, sayalah Nabi yang makcik kutuk. Nabi diam, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lah tengah duk suap orang buta, orang tua buta tu kutuk tuan-tuan pula, Kazim tu celaka sungguhlah. Saya sepak orang tua ni lagi kot. Kalau kita sepak lama dah tuan-tuan, tonyoh dalam mulut tu, tak bernafas orang tua tu. Nabi Muhammad tetap melayan dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Kamu kutuk aku, kutuklah. Kamu kata dekat aku, katalah. Dan Nabi tak sebut pun, akulah Rasulullah yang kamu kutuk. Sampailah Rasulullah wafat, baru makcik tu tahu, tuan-tuan. Mulianya Nabi ni. Tuan-tuan nak letak di mana Nabi Muhammad macam ni? Kita kalau orang kutuk kita, lagi kita hentak. Kita kalau orang maki kita, kita balas balik. Tapi Rasulullah membuat dengan kebaikan, tuan-tuan. Wa ahsin ahsanallahu ilaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mana nak cari, tuan-tuan? Menitik air mata Abu Bakar. Menitik air mata Abu Bakar. Macam mana aku nak tiru Rasulullah? Macam mana Rasulullah suap setiap hari, kena beletek, kena maki, tapi Nabi tak marah perempuan ni. Aku tak boleh tiru Rasulullah macam ini, tuan-tuan. Mulianya Nabi. Abu Bakar ni, tuan-tuan, punya nak tiru Nabi sampai dia tanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, ketika Rasulullah wafat, apa yang Rasulullah tinggal pada kamu? Kata Aisyah, sehelai jubah, seorang hamba jariah, dan seekor unta, dan hanya sebekas tepung untuk makanan. Itu saja yang Rasulullah tinggal untuk aku. Itulah yang Aisyah makan setiap hari. Tepung yang Aisyah masak daripada tepung buat roti, tak habis-habis, tuan-tuan. Sedangkan Rasulullah dah mati lama. Jariah dia ambil tepung masak, ambil tepung masak. Satu hari Siti Aisyah tanya pada jariah dia, cuba kamu tengok berapa banyak lagi tepung tu. Perempuan tadi pun ambil, tak banyak dah, diletakkan balik. Tak lama selepas itu habis tepungnya. Kata Siti Aisyah,
Kalaulah kita tidak tengok dan kalaulah kita tidak tanya berapa banyak lagi tepung, nescaya kita boleh makan tepung tadi sampai bila-bila. Masya Allah tuan-tuan. Subhanallah, ni barakah. Abu Bakar tanya pada Aisyah. Apa yang dia tinggalkan? Inilah yang dia tinggalkan. Kata Abu Bakar, alhamdulillah, aku pun tinggal macam ni juga. Sehelai jubah, seekor unta, satu tepung, bekas dalam tepung, dan seorang jariah untuk isteriku. Alhamdulillah, aku dapat tiru Rasulullah. Dia tanya pada Aisyah, wahai Aisyah, hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa, ayah. Nabi mati hari apa? Nabi mati hari Isnin. Menangis Abu Bakar. Lagi sekali menangis Abu Bakar. Tak dapat juga aku mati sama hari dengan matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad, tuan-tuan, nak mati pun nak mati hari yang sama, hari Isnin. Insya-Allah. Tuan-tuan sekarang cuba tanya, siapa yang nak minta mati hari Isnin? Sebut mati pun tak boleh. Gurau main lagi dengan mati. Baru balik kubur, singgah makan kedai, ngantar mayat ke kubur, 5 orang singgah di situ, duk melengung. Dah sahabat kita tu mati, menung semua. Ingat Din, sahabat tu jiran kamu. Maknanya malam semalam malaikat maut datang dekat dengan rumah kamu. Tah malam ni rumah kamu pula. Boleh buat gurau, tuan-tuan. Din tadi jawab, silap, kamu silap. Sebenarnya dia dah datang rumah aku malam tadi. Aku kata pergilah cabut nyawa Pak Mat tu. Dia dah lama sakit, tu yang mati Pak Mat tu. Oi, tuan-tuan boleh main-main, tuan-tuan. Tak boleh, tuan-tuan. Nak minta mati pun nak tiru macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masya Allah, tuan-tuan. Isteri Rasulullah namanya Khadijah. Khadijah ada 2 orang anak, namanya Halah dan Hindun. Anak Khadijah ada 2 orang, Halah dan Hindun. Ini adalah anak tiri Nabi Muhammad. Bila kahwin dengan Rasulullah, Khadijah melahirkan lagi 6 orang anak. Tuan-tuan bayangkan, 6 orang anak lahir daripada perempuan yang sudah lewat 40-an. 40 tahun masih boleh melahirkan 6 anak. Bayangkan tuan-tuan, 40, mungkin 42, mungkin umurnya 45, mungkin umurnya 46, mungkin umurnya 48, masih lagi melahirkan 6 orang anak. Anak-anak Nabi ni, tuan-tuan. Khadijah ni, tuan-tuan, orang kaya. Tapi bila berkahwin dengan Rasulullah, dialah yang menyejukkan hati Rasulullah. Ujian yang sangat banyak pada Rasulullah. Menantu dia bantah dia. Menantu Nabi nak bunuh Nabi. Besan Nabi nak bunuh Nabi. Kawan-kawan Nabi boikot Nabi. Tuan-tuan, saya pakai songkok hitam, saya pakai baju Melayu, orang boikot. Yang boikot itu ialah kawan saya. Yang boikot itulah anak murid saya. Yang saya duk ajar dia sembahyang, yang saya duk ajar dia baca Quran. Bila orang boikot saya, sedih tuan-tuan. Bagi salam tak jawab, senyum tak jawab. Tak jawab, tuan-tuan. Padahal makan roti dengan saya, naik kereta dengan saya. Perasaan orang boikot, Masya Allah. Perasaan kena boikot, Masya Allah. Susah, tuan-tuan. Tapi Nabi Muhammad diboikot lagi teruk. Saya walaupun diboikot, makan minum saya ada. Walaupun saya diboikot, bersepah-sepah orang panggil ceramah saya. Walaupun saya diboikot, ada orang panggil saya kuliah. Walaupun saya diboikot, lagi ramai yang bagi salam dengan saya. Yang boikot saya 5 orang, yang boikot saya 10 orang, yang bagi salam dengan saya beribu-ribu orang. Saya terhibur dengan ini, tuan-tuan. Walaupun yang marah pada saya beribu-ribu,
Yang tulis dalam internet beratus-ratus hentam saya. Tetapi yang bersama dengan saya ribuan tuan-tuan. Saya seronok. Bila saya berjalan di Lebuh Raya, singgah di RNR, budak-budak kecil berlari-lari, Ustaz Kazim ambil gambar saya. Mak dengan bapak duk tengok dalam kereta. Anak kecil 6 tahun ambil gambar. Pak, Ustaz Kazim. Saya pergi semayang masjid, budak-budak kerumut, Ustaz Kazim. Sampai saya angkat takbir, Allahu Akbar, budak-budak di belakang, weh, Ustaz Kazim. Tetapi Nabi Muhammad diboikot, bukan macam itu. Saya diboikot, ramai orang sayang. Saya diboikot, ramai orang doa. Rasulullah diboikot, habis-habisan. Makanan tidak dijual pada Nabi Muhammad. Siapa yang baik dengan Nabi Muhammad kena. 3 tahun Nabi diboikot, tuan-tuan. Harta kekayaan Khadijah habis, tuan-tuan. Orang segan pada Khadijah, maka orang segan pada Nabi Muhammad. Tetapi bila Khadijah mati, bermulalah penyiksaan terang-terangan terhadap Nabi Muhammad. Selama ini Khadijah yang defend, sebab dia adalah perempuan yang paling mulia di Mekah, perempuan yang paling kaya di Mekah, perempuan yang paling banyak bagi hutang pada orang lain. Orang lain tak berani dengan Nabi sebab Khadijah dan Abu Talib hidup. Tetapi bila dua pendamping Rasulullah ini mati, orang sudah mula angkat kepala dengan Nabi. Orang sudah mula hunus senjata dengan Nabi. Nabi Muhammad sujud di hadapan Kaabah. Datang Abu Lahab, pijak kepala dia, pijak tengkok dia, tuan-tuan. Masa dia pijak tengkok Rasulullah kata, terasa bagaikan terkeluar mata aku, kerana dia pijak kepala aku, tekan ke tanah. InsyaAllah, tuan-tuan, boikotnya sampai tahap macam itu. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan sujud di tanah, datang orang pijak tengkok, tuan-tuan, dengan kaki. Nabi Muhammad itu yang kena, tuan-tuan. Datang Fatimah, anak Rasulullah, ditolaknya Abu Lahab, ditampaknya Fatimah, pergi balik tampar, tuan-tuan. Masya Allah. Menangis Fatimah, kena tampar dengan pak saudara dia, tampar pergi balik. Bayangkan penampak Arab tampar satu budak kecil perempuan, merah kedua-dua belah pipinya, teresak-esak balik ke rumah. Di pertengahan jalan jumpa dengan satu lagi bapa saudara dia, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah pada masa itu belum Islam. Kenapa kamu menangis, Fatimah? Abu Lahab, Abu Jahal tampak. Kenapa dia tampak? Saya pertahankan bapa, mereka seksa bapa. Hamzah cabut pedang, tuan-tuan. Padahal Hamzah belum Islam. Dia pergi cari Abu Lahab, dia pergi cari Abu Jahal. Kamu jangan cuba usik anak saudara aku Muhammad. Kalau tidak, pedang ini tetas kepala kamu. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, Hamzah, apa kamu sudah sebelah Muhammad? Kamu bukankah seagama dengan kami? Bukankah Tuhan kita adalah Lata, Uzza dan Manna? Kenapa kamu defend Muhammad? Muhammad membawa kesesatan kepada kita. Kenapa kamu pertahankan Muhammad? Kata Hamzah, kalaulah agama menjadi penghalang aku untuk mempertahankan Muhammad, anak saudaraku, aku bercakap di hadapan kamu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku Islam sekarang. Sekarang kamu nak cakap apa dengan aku? Terdiam Abu Lahab, terdiam Abu Jahal. Kalau agama menghalang aku untuk defend anak saudara aku, baik, sekarang aku Islam. Mengucap dia, sekarang kalau kamu kacau lagi Muhammad, pedang ini akan tetas kepala kamu. Hamzah dikira sebagai penghulu para syuhada, tuan-tuan. Sebab itu mereka dendam sangat-sangat dengan Hamzah. Sebab itu mereka upah satu orang Arab Habsyi bunuh Hamzah. Hindun geram sangat, bunuh Hamzah, belah dadanya, ambil hati dia, dimamahnya, tuan-tuan, dikorek matanya, dipotong hidungnya, dipotong telinganya. Sebab Hamzah lah yang mempertahankan Rasulullah habis-habisan. Geram sungguh mereka, tuan-tuan. Sampai Nabi Muhammad cari jenazah Hamzah. Mana dia Hamzah? Mana dia Hamzah?
Cari dalam peperangan Uhud. Mana Hamzah? Rupa-rupanya jumpa Hamzah. Dah tak nampak rupa Hamzah, tuan-tuan. Hidungnya hilang, telinganya hilang, matanya hilang, dadanya terbelah. Sampai Rasulullah pegang. Kalaulah aku dapat orang yang bunuh Hamzah macam ini, akan aku buat juga macam ini. Turun firman Allah, jangan dendam wahai Muhammad, jangan dendam. Sebab itu bila Wahsy masuk Islam, bila Hindun masuk Islam, tuan-tuan, Nabi Muhammad maafkan mereka lagi. Kalau tuan-tuan lah ada saudara yang dibunuh sedemikian rupa, boleh tuan-tuan sabar. Ni tuan-tuan Rasulullah kita, sayangnya Rasulullah diboikot, tuan-tuan. Tak ada siapa yang nak bagi makan pada Rasulullah. Sehinggalah Rasulullah ambil batu, ikat di perut supaya tak rasa lapar. Nabi Muhammad sudah berapa lama tidak minum kopi, tak minum qahwah, syai dia tak minum, tuan-tuan. Duk minum air putih. Akhirnya Rasulullah ambil daun kering, diletakkan di dalam gelasnya, dalam airnya, supaya Rasulullah nak rasa macam mana teh, nak rasa sikit. Sebab selama ni duk minum air kosong saja, tak boleh minum, tuan-tuan. Sampai pada satu tahap macam itu orang boikot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana nak membawa Islam pada kita, tuan-tuan. Kerana nak bawa Islam pada kita. Punya sayangnya Rasulullah, sebab dia nak ajak kita masuk syurga. Dia nak ajak kita masuk syurga. Tapi berapa banyak manusia yang sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak yang cinta pada Nabi? Nak selawat pun tak mau. Nak ikut sunnah Nabi pun tak mau. Nak sebut nama Nabi Muhammad pun tak mau. Amalkan sikit sunnah Nabi pun tidak teringat langsung, tuan-tuan. Jiwanya teringat ke tempat lain, jiwanya teringat ke Hollywood, jiwanya teringat pada Australia, jiwanya langsung tak teringat kepada Madinah, tempat jasad Rasulullah dikebumikan. Tak teringat, tuan-tuan. Tak teringin pun nak pergi ke Madinah. Tak teringin pun yang dia nak pergi Disneyland. Yang dia teringin nak pergi US. Itu saja yang menjadi kecintaan. Bacalah, tuan-tuan, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah sirah Nabi, bagaimana Nabi layan isteri-isteri Nabi. Tuan-tuan, bukalah mana-mana hadis, tidak ada satu orang pun yang komplain tentang Nabi. Isteri tak pernah komplain, anak tak pernah komplain, bapa mertua tak pernah komplain, kawan-kawan tak pernah komplain, binatang tak pernah komplain. Semua orang sayang pada Rasulullah. Kerana ambil beratnya Rasulullah, tuan-tuan. Nabi Muhammad sujud, Abu Jahal meletakkan tai unta, perut unta yang masih panas di atas belakang Rasulullah. Balik Rasulullah dengan penuh darah. Siti Fatimah basuh baju Rasulullah. Menangis Siti Fatimah. Apa salah ayah sampai orang hina ayah macam ini? Apa salah ni, ya Allah? Subhanallah, tuan-tuan. Nabi Muhammad kahwin yang kedua dengan Saudah, perempuan tua. Perempuan tua, isteri Nabi. Mula-mula kahwin dengan Khadijah, lebih tua daripadanya. Isteri nombor dua Nabi, Saudah. Mati Khadijah, Nabi kahwin dengan Saudah. Sampai Saudah kata, janganlah ceraikan saya. Wahai Rasulullah, janganlah ceraikan saya sebab saya tua. Tak payahlah Rasulullah balik rumah saya. Giliran saya izinkan Rasulullah balik pada rumah Aisyah. Jangan ceraikan saya, ya Rasulullah. Subhanallah. Kenapa Nabi kahwin dengan Saudah yang tua? Sebab supaya boleh bela anak-anak Nabi. Sebab masa itu Nabi jadi duda. Siapa nak bela anak-anak Nabi? Kalau kahwin dengan anak dara, siapa nak bela? Nabi kahwin dengan Saudah, tuan-tuan. Nabi sanggup untuk anak-anak dia lebih daripada diri dia. Sampailah isteri yang ketiga baru Nabi kahwin dengan Aisyah. 3 tahun sebelum pindah ke Madinah baru kahwin dengan Aisyah. Itu pun tidak tinggal sekali. Kemudian kahwin dengan Hafsah binti Umar. Bila kahwin dengan Hafsah binti Umar, Hafsah ni, tuan-tuan, anak Sayyidina Umar, janda, orangnya tinggi, kurus. Umar tanya pada Abu Bakar,
Wahai Abu Bakar, maukah kamu kahwin dengan anak aku? Abu Bakar diam. Tandanya tak setuju lah tu. Tanya pada Uthman, Uthman, maukah kamu kahwin dengan anak aku? Uthman geleng kepala. Ali, maukah kamu kahwin dengan anakku? Anakku janda sekarang. Akhirnya tanya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku tanya pada Abu Bakar, Abu Bakar tak mau. Tanya pada Uthman, Uthman tidak mau. Tanya kepada pada Ali, Ali pun tidak mau. Siapalah yang boleh kahwin dengan anakku ya Rasulullah? Kesian dengan anak saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kahwinkan dengan aku. Aku ambil anak kamu. Kahwin tuan-tuan dengan Hafsah. Tuan-tuan tahu, tak lama lepas kahwin dengan Hafsah, Rasulullah ceraikan Hafsah binti Umar. Berita perceraian Nabi dengan Hafsah diketahui oleh Umar. Umar ni tuan-tuan berlari di tengah padang pasir, diambilnya pasir, ditaburnya di atas kepala Umar. Ya Allah, Nabi Muhammad tak sayang pada aku. Ya Allah, Nabi Muhammad tak sayang pada aku. Diceraikan anak aku, ya Allah. Allah perintahkan Nabi Muhammad rujuk balik dengan Hafsah kerana kesihan kepada Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Nabi Muhammad rujuk semula dengan Hafsah. Ni jiwa Rasulullah, tuan-tuan. Sangat hebat manusia ini. Sangat hebat. Satu hari Nabi Muhammad kumpulkan isteri-isteri Nabi. Kata Rasulullah, selepas aku mati, isteri yang paling awal mengikut jejak aku mati paling awal ialah orang yang paling panjang tangannya di kalangan kamu. Isteri Nabi pakat duk suka tangan. Siapa yang paling panjang? Rupa-rupanya tuan-tuan yang paling panjang Zainab binti Jahshin. Zainab paling panjang tangan. Orang Melayu faham panjang tangan maknanya mencuri. Nabi faham panjang tangan ialah orang yang paling banyak bersedekah. Cuba tuan-tuan sedekah, tangan pendek ke banyak? Adik, mai. Ni pakcik sedekah, tangan panjang. Ada tuan-tuan sedekah, adik mai. Sedekah. Yang tangan pendek ialah mencuri tabung masjid. Dia bubuh gam dekat besi. Mana ada orang mencuri tangan panjang? Mana ada tuan-tuan? Tak ada. Nak sedekah je tangan panjang. Tabung lalu di hadapan dia jauh. Dia cuek. Tabung. Nampak? Zainab adalah isteri Nabi yang paling panjang tangannya kerana kuat bekerja dan paling rajin bersedekah. Dialah orang yang paling awal mati, tuan-tuan. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ni cinta kita pada Rasul yang kita nak sangat. Yang ketiga, kenapa kita wajib cinta Rasul? Sebab Rasulullah terlalu menyayangi kita. Tuan-tuan sayang diri tuan-tuan? Sayang. Kita sayang diri kita. Kita tak nak campak diri kita dalam bahaya. Kita tak nak bunuh diri kita. Kita tak nak lukakan diri kita. Kita tak nak sakitkan diri kita. Kita sayang. Kita takkan duduk di tengah jalan, tepi jalan saja-saja supaya kereta langgar kita. Kita takkan duduk sebab kita sayang diri kita. Kita mandikan diri kita supaya bersih, wangi. Kita makan ubat supaya badan kita tidak sakit. Kita semayang supaya kita selamat di hari kiamat. Kita berpuasa kerana taat pada Allah. Kita takkan buat satu benda yang merosakkan diri kita sebab kita sayang pada diri kita. Tuan-tuan, saya nak cakap pada tuan-tuan, Rasulullah sayang kepada kita lebih daripada kita sayang diri kita. Nabi Muhammad sayang kepada kita lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Masya Allah. Kita tak sayang diri kita sebenarnya. Berapa ramai yang beristighfar? Berapa ramai yang minta ampun lepas buat dosa? Kita tak sayang diri kita. Kalau kita sayang lidah kita, kita tak akan mengumpat orang. Kita mengumpat orang, lidah akan dipotong di hari kiamat. Kita sebenarnya tak sayang diri kita. Mata kita duk tengok gambar-gambar lucah. Kalau kita sayang pada diri kita, kita tak akan tengok video lucah. Sebab kita takut mata kita akan dibakar di hari kiamat.
Kalau kita sayang diri kita, kita tak akan mendengar fitnah. Kerana mendengar fitnah sama darjatnya dengan orang yang memfitnah. Jadi jaga tuan-tuan. Kita tak sayang diri kita, sebab itu kita jarang bersedekah. Sedangkan bersedekah itulah menyelamatkan kita daripada azab kubur. Kita tak sayang diri kita sebenarnya, sebab kita terlalu kedekut. Nak buat kenduri kedekut, nak bagi makan orang kedekut. Sedangkan orang yang bersedekah memberi makan itulah yang akan dapat minum telaga Nabi di hari kiamat. Kita sangat berkira. Berapa sen ni tuan-tuan air mineral ni? Yang sebotol kecil itu baru 60 sen. 60 sen sedekah pada semua orang yang datang belajar. 60 sen darab dengan 500 orang. Berapa ringgit tuan-tuan? Dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita, berapa ringgit? Kita beli dekat pasar raya, borong, beli. Baru 40 sen air mineral. Siapa yang masuk dalam masjid dapat air mineral? Sambil mereka panas, letih, tuan-tuan, minum. Tapi orang ada tak sayang pada diri dia. Dia tak ambil peluang itu. Di hadapan mata dia ada orang yang hafiz Quran. Di hadapan mata dia ada orang miskin. Di hadapan mata dia ada orang mu'alaf. Inilah peluang aku untuk masuk syurga. Aku tolong diri aku sendiri. Tapi manusia memejamkan mata dia. Tak tolong anak yatim, tak tolong fakir miskin, tak tolong mu'alaf. Tapi Nabi Muhammad sayang pada diri kita, tuan-tuan. Sayang. Inilah yang kita kena sayang pada Nabi. Dia sayang kepada kita bukan setakat sekarang. Dia sayang pada kita sampai hari kiamat. Saya pun ambil lauk, tak dalam pinggan. Ustaz kata tak makan malam. Memang pun saya makan ikan. Malam saya tak makan. Saya tak makan malam. Siapa sini yang makan malam? Tak ada orang makan malam. Saya makan nasi, saya makan ikan. Terkena saya, Ustaz. Habis makan 12.50, orang lelaki-lelaki tunggu atas motor. Saya pergi ke kereta, dia tahan. Ustaz, boleh datang ke rumah Ustaz? Saya kata dah dekat pukul 1 ni, boleh ke? Opah saya nak sangat jumpa dengan Ustaz. Opah kamu siapa? Saya pun teringat, Masya Allah, lamanya saya tak jumpa dengan opah kamu. Bertahun-tahun. Jom. Pukul 1 saya sampai rumah. Anak-anak dia tidur kat depan. Isteri dia bangun, kakak dia bangun. Dah pukul 1. Terus pergi ke bilik belakang. Opahnya ada di bilik belakang. Kepala opah dia besar ini. Payudara opah dia lagi besar daripada kepala opah dia. Opah dia mengidap penyakit kanser payudara. Sebelah ni tuan-tuan tinggi, lebih besar daripada kepala opah dia. Luka payudara dia, kanser dia, luka dia sebesar ini, tuan-tuan. Duk keluar darah, duk keluar nanah. Luka dia sebesar ini. Subhanallah. Saya bila tengok macam itu, tuan-tuan, menitik air mata saya. Dengan kurus keringnya. Saya teringat mak saya. Begitulah tangan mak saya kurus. Badan mak saya kurus. Saya menangis, tuan-tuan. Alhamdulillah, nasib baik pun datang malam ni. Nasib baik malam ni pun datang. Alhamdulillah, jumpa juga orang tua. Umur dia 85 tahun. Saya tanya pada cucu dia, kenapa tak buang? Kenapa mula-mula tak buang kanser dia? Opah kami tak ada cakap pada kami, Ustaz, yang dia ada kanser. Dia hanya cakap pada kami bila kanser dia sebesar telur ayam. Bawa ke hospital. Doktor pula cakap, makcik buang saja. Buat apa simpan-simpan? Dia takut doktor cakap macam itu. Dia tak nak buang. Merayu-rayu. Tak nak pergi hospital.
Sekarang tuan-tuan, besar ini punya darah. Dia punya kanser dia. Anak dia kejut. Pak, ustaz datang. Pak, ustaz datang, Pak. Pak, ni, saya ni, Ustaz Kazim. Ustaz Kazim. Oh, duk depa tangan kat saya. Ustaz, opa sakit. Aduh, tuan-tuan. Sedih, tuan-tuan. Boleh tak saya cambuk tangan dia? Dia duduk depan lah, sakit lah, apa sakit? Boleh tak saya salam dengan dia? Batal tak SPF? Haram ke tidak? Subhanallah. Saya kata sabarlah opah. Cucu dia cakap, ustaz, walaupun opah macam ni ustaz, dia tak nak pakai pampers. Dia tetap merangkak pergi tandas. Dia tetap merangkak pergi ambil wuduk. Dia masih semayang lagi pada usia 85 tahun. Menitik air mata dia, tuan-tuan. Opah sakit. Opah minta maaf pada ustaz kalau opah ada buat salah dengan ustaz. Saya pun minta maaf, Pak. InsyaAllah. Sedih, tuan-tuan. Mak saya koma 2 minggu. Saya sempat minta maaf sebelum dia koma. Masa tu saya nak pergi ceramah. Mak, saya minta maaf, saya nak pergi ceramah. Nanti malam saya balik. Saya sampai jam 2 pagi. Mak saya dah meracau. Rupa-rupanya dia tak boleh menafas. Terus masuk oksigen. Tak lama lepas tu koma, tuan-tuan. Sampailah dia mati. Saya tak sempat cakap lagi dengan mak saya. Cuma sempat baca Yasin, baca Quran. Bila dia tersedar, saya pergi dekat Mak ingat saya, Mak? Mak hangguk kepala. Tapi tak boleh cakap. Waya jadi hidung, waya jadi tengkok, waya jadi dada, waya jadi tangan. Matanya berkelip, berlinang air mata. Mak ingat surah Yasin, mak ikut saya baca pelan-pelan. Yang opah tadi masih untung, tuan-tuan. Boleh baca lagi, boleh semayang lagi. Sebab tu tuan-tuan, yang mana ada opah, yang mana ada mak, mana ada ayah, belalah tuan-tuan elok-elok. Bagi dia puas hati dengan kita. Bagi dia keluar daripada bumi ini dalam keadaan dia puas hati dengan kita. Dan belalah elok-elok, biar mak kita keluar daripada bumi ini menuju kepada Allah dalam keadaan kita puas hati bela mak kita. Kita puas hati bela bapa kita. Ambil, tuan-tuan. Mereka lah pengarang jantung kita, pengarang hati kita, tuan-tuan. Ibu misalnya ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap disanubari. Tak lagi. Tuan-tuan, kita ada orang, kita ada bapa kita. Tuan-tuan, yang ada bapa ni untung. Sebelum malaikat Israel ambil mereka, bela mereka elok. Cuba tengok bapa dalam kisah I'lan hari raya. Seorang anak boleh tanya pada bapa dia. Bila burung murai jatuh, bapa dia ambil. Anak tanya pada bapa, ayah, ni apa? Burung murai. Nanti tanya lagi, ini apa? Burung murai. Ini apa? Burung murai, nak. Ayah sabar didik anak. Nanti tanya lagi, ayah, ini apa? Burung murai. Ini apa? Burung murai, nak. Lala ayah ambil anak dia bubuh atas tengkok. Ayah gondong anak dia, bawa anak dia. Anak ni masih pegang kepala bapa. Ni apa? Burung murai. Itulah kasih seorang bapa, tuan-tuan. Cubalah sekarang kita dah dewasa, bapa kita pekak lah. Apa? Makan ayah. Apa? Sukan. Makan. Apa? Pekak badan, tuan-tuan. Kenapa tak bawa makanan untuk ayah? Kenapa tak heret makanan untuk ayah? Ayah, jom makan.
Ni duk menjerit dari dapur. Ayah, makan. Apa? Susah cakap orang pekak. Apa nak jadi pada kita dengan bapak kita, tuan-tuan? Apa nak jadi kita dengan bapak kita? Bapak yang seorang penyabar. Dia tak pernah terlintas untuk hantar anak dia rumah kebajikan. Tapi bila bapak dah pakai pampers, anak-anak merungut. Duit pampers kena bayar, duit ini kena bayar, duit ubat kena bayar. Merungut. Sedangkan bela bapak itu adalah sangat istimewa. Kerana bapak itu ialah pintu-pintu nak menuju ke syurga. Bapak itu umpama pintu nak menuju ke syurga, tuan-tuan. Kalau ibu syurga di bawah tapak kaki ibu, bapak nak masuk ke syurga ada pintu. Pintu itu ialah bapak kita. Kena taat pada bapak. Di pondok kecil, di pantai ombak, berbuih putih, beralun-alun. Di suatu hari ayah berkata, jaga adikmu, ayah kan pergi jauh. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku cinta ayah, ku sayang ayah. Kalau kita sayang pada ayah, kalau kita sayang pada ibu, dengan Rasulullah lagi kita kena sayang. Kenapa? Kerana Rasulullah sebut nama kita di akhir nyawa Rasulullah. Rasulullah sebut nama kita di akhir Rasulullah, akhir nyawa. Wahai malaikat maut, pergi kamu ke rumah Muhammad, cabut nyawanya. Kalau dia izinkan kamu cabut nyawanya. Malaikat turun, tuan-tuan, sampai di hadapan rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Fatimah jawab, waalaikumsalam. Boleh saya jumpa Rasulullah? Rasulullah gering, minta maaf, tutup pintu. Assalamualaikum. Buka balik. Waalaikumsalam. Kan aku cakap Rasulullah gering, tutup balik. Assalamualaikum. Buka lagi pintu. Tuan, Rasulullah sakit, baliklah kamu. Yang depan itu malaikat maut, malaikat yang mesti menemui kita. Rasulullah tanya pada Fatimah, siapa itu Fatimah? Entahlah Rasulullah, aku tidak pernah melihat wajahnya. Sangat menakutkan, orangnya sangat menggerunkan. Kamu tidak kenal Fatimah? Itulah makhluk Allah yang meramaikan tanah kubur, yang mengurangkan bilangan di dunia. Itulah Fatimah, makhluk Allah yang kerjanya ialah memutuskan kenikmatan dunia. Wahai Fatimah, itulah dia malaikat maut, jemput dia masuk. Bila sebut itulah Fatimah, malaikat maut pengsan Fatimah. Fatimah kata, ya Rasulullah, Rasulullah nak meninggalkan kami ya Rasulullah. Menangis Fatimah, jatuh Fatimah. Sebab dia tahu ini adalah hari terakhir Nabi Muhammad dengan dia, tuan-tuan. Subhanallah. Inilah malaikat yang akan jumpa saya, yang akan jumpa tuan-tuan, yang akan jumpa seluruh manusia. Namanya malaikat maut. Yang kita lari daripada dia, dia tetap sampai. Kita bina rumah tembok yang tinggi, dia tetap sampai. Kita makan ubat macam mana pun, dia tetap sampai. Kita jogging lah macam mana pun, dia tetap sampai. Dan dia bila dia sampai,
Dia tidak akan melewatkan walau satu saat dan satu detik, melainkan khas untuk Nabi Muhammad. Dia tanya Nabi Muhammad. Yang lain dia tak tanya, tuan-tuan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Naik Jibril, naik Israel. Wahai Muhammad, Allah utuskan aku untuk cabut nyawa kamu. Itu pun jika kamu izinkan, wahai Muhammad. Kata Rasulullah, aku izinkan wahai malaikat maut, aku izinkan. Tapi dengan satu syarat. Aku nak jumpa dengan kekasihku Jibril alaihissalam. Jibril pun turun, tuan-tuan. Rasulullah tanya pada Jibril dalam keadaan sakit. Rasulullah kata, wahai Jibril, apakah yang Allah sediakan kepada aku? Apa yang Allah sediakan kepada aku kalau aku mati hari ini, wahai Jibril? Muhammad, pintu langit terbuka untuk kamu, pintu syurga terbuka untuk kamu, berbaris para nabi dan rasul menunggu kamu, berbaris para malaikat dan bidadari menunggu kamu, wahai Muhammad. Nabi kata, bukan itu yang aku maksudkan, wahai Jibril. Apa yang kamu maksudkan? Aku ingin tahu, kalau aku mati sekarang, apa yang Allah nak bagi kepada umat aku? Subhanallah, tuan-tuan. Nabi hanya sanggup mati, dan sanggup mati hanya bila dia puas hati apa yang Allah nak bagi kepada kita. Jibril kata, Muhammad, Allah sayang pada kamu, Allah sayang pada umat kamu. Umat kamu adalah umat yang paling awal dibangkitkan di hari kiamat. Umat kamu adalah umat yang paling awal dihisab. Umat kamu adalah umat yang paling awal dimasukkan dalam syurga, wahai Muhammad. Bila dengar kata-kata Nabi Jibril macam itu, Nabi senyum, tuan-tuan. Alhamdulillah. Wahai malaikat maut, cabutlah nyawaku. Jibril kata pada malaikat maut, kamu kenal tak yang kamu nak cabut ni siapa, malaikat maut? Kata malaikat maut, aku kenal. Ini Muhammad bin Abdullah Rasulullah, kekasih Allah yang paling mulia. Kalau demikian, kamu cabut nyawa dia sehabis-habis perlahan, wahai malaikat maut. Kata malaikat maut, wahai Jibril, tidak ada manusia yang aku cabut nyawa dia sehabis-habis perlahan, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling perlahan aku cabut nyawa dia, melainkan kekasih Allah inilah yang paling lemah lembut. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuan-tuan, masa inilah Rasulullah nak berpisah dengan kita semua. Bila roh Nabi perlahan-lahan dikeluarkan daripada jasad, Nabi Muhammad ambil tangan dia, Nabi Muhammad celup tangan dia dalam bekas air. Nabi Muhammad doa, sapu muka. Rasulullah ambil air ni, tuan-tuan, Rasulullah sapu di muka. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Nabi doa, Tuhan, Nabi doa, Tuhanku, mudahkanlah sakaratul maut aku. Nabi ambil, tuan-tuan, Nabi sapu muka, menunjukkan sakitnya mati. Nabi Muhammad yang tak ada dosa pun, Nabi Muhammad berkedut dahinya menahan sakit. Nabi Muhammad yang maksum, tidak ada dosa, ambil air sapu di muka, doa, ya Allah, ringankan kesakitan maut aku, ya Allah. Bayangkan, tuan-tuan, kalau kita mati macam mana, tuan-tuan. Bayangkan kita yang banyak dosa. Dosa dengan mak, dosa dengan bapa, dosa dengan kawan, dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan anak-anak. Mak kita, kita pernah tengking. Bapa kita, kita pernah jerekah.
Anak kecil kita 2 tahun kita tampar dia. Anak kecil kita umur 4 tahun kita tolak kepala dia. Berapa banyak dosa kita, tuan-tuan? Dosa kita pukul kucing. Dosa kita tak bagi makan kucing. Dosa kita mengumpat, dosa kita mencarut, dosa kita maki. Macam mana nak mati nanti, tuan-tuan? Nabi yang tidak ada dosa pun sakit mati dia. Masa itulah Nabi ditarik nyawanya. Nabi kata sakitnya mati, sakitnya sakaratul maut. Jibril masa itu tak nak tengok muka Rasulullah. Jibril kalih kat lain. Nabi pegang Jibril. Kamu tidak mau tengok aku wahai Jibril? Kata Jibril, bukan aku tidak mau tengok kamu wahai Muhammad. Aku tidak sanggup tengok manusia yang paling agung sakit. Aku tak mau tengok. Nabi tanya dekat malaikat Jibril, beginikah sakitnya mati wahai Jibril? Kata Jibril, Muhammad, umat kamu lagi sakit daripada ini. Kata Rasulullah, sakitnya mati Jibril. Kalau beginilah sakitnya mati Jibril, aku yakin umat aku tidak akan mampu menahan kesakitan mati. Wahai Jibril, sementara aku boleh bercakap ini, kau mintalah izin kepada Allah, biar aku tanggung kesakitan mati seluruh umat aku. Biar umat aku mati tak sakit. Sakit itu aku seorang yang tanggung. Kerana mereka takkan dapat sabar dengan kematian ini. Mereka takkan tahan, wahai Jibril. Tolonglah minta pada Allah Jibril. Jibril geleng kepala, tak boleh Muhammad. Umat kamulah yang menanggung sakit mati. Banyak dosa mereka, beratlah mati mereka. Banyak pahala mereka, ringanlah mati mereka. Nabi menangis, tuan-tuan. Aku tak boleh tolong umat aku. Naik ruhnya sampai ke pusat, tuan-tuan. Nabi sebut as-salat. As-salat. Jagalah solat. Naik lagi di atas. Wan nisa. Jaga orang perempuan. Jaga orang perempuan. Sampai di atas ni, tuan-tuan, Nabi masih lagi sebut ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Di akhir nyawa Nabi, tuan-tuan, Nabi sebut umatku. Ni. Siapa umatku? Kita semua. Punya sayangnya Rasulullah pada kita, tuan-tuan. Tak tahu nak habaq. Sampai mati pun masih sebut. Masih sebut. Sehinggalah di hari kiamat, dalam hadis sebut, ketika Nabi dibangkitkan di padang mahsyar, bangun Nabi di padang mahsyar, Nabi tanya, aina ummati, mana umatku? Subhanallah, tuan-tuan. Sebab itulah kita wajib cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jom kita selawat sama-sama sebagai cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan selawat qasidah yang akan disampaikan oleh pelajar-pelajar sekolah tahfiz kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi perketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran.
banjir.